Inisiatif Akademi dalam Industri dengan peruntukan dana khusus RM209 juta yang diumumkan Perdana Menteri merupakan satu langkah efisien dan berkesan membantu golongan belia mendapat pekerjaan. Menurut ahli akademik, langkah proaktif itu secara tidak langsung dapat mengatasi atau mengurangkan isu pengangguran di peringkat lebih awal di samping membentuk tenaga kerja mahir sejak dari awal. Pendekatan ini kita dapat memupuk dari segi ekonominya, memupuk pelajar-pelajarnya untuk lebih kepada ke arah industri khususnya, di mana keperluan pada hari ini lebih kepada industri 4.0 dan tidak hanya semata-mata kepada lepasan industri, tapi lebih kepada kemahiran, lebih kepada teknologi dan sebagainya. Saya mengharapkan pendekatan ini akan terus berterusan, insya-Allah. Pihak institut kena bekerjasama dengan pihak industri. Macam kami ada bahagian penyelidikan, kita tengok apa keperluan industri dan apa yang institut kita boleh tawarkan. Adik kita bentangkan dalam bentuk policy paper ke ataupun dalam saluran yang betul untuk bagi tahu sebenarnya industri perlukan yang macam ni. Jadi supaya benda tu untuk elakkan pembaziran tenaga buruh lah, supaya dia selari. Seramai 50,000 anak muda disasarkan mendapat pekerjaan berkemahiran dengan sijil kemahiran Malaysia pada akhir RMK ke-12. Seorang datuk dan cucu lelakinya ditemukan lemas dalam sebuah kolam terbiar berdekatan restoran di Taman Kempas Sungai Petani, Kedah malam tadi. Polis menerima laporan berkenaan kira-kira pukul 7.20 malam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, SCP Zaidi Cik Hassan berkata, mangsa pertama berusia 78 tahun dan mangsa kedua, seorang kanak-kanak berusia setahun 7 bulan. Berdasarkan soal siasat terhadap bapa kanak-kanak, dia berkata anaknya sering dibawa datuk berjalan-jalan setiap petang. Sewaktu mencari mereka melalui kawasan kolam, dia ternampak orang ramai berkumpul dan menemui bapa serta anaknya dalam keadaan terapung. Siasatan awal mendapati tiada sebarang unsur jenayah. Kedua-dua mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Sultan Abdul Halim untuk proses bedah siasat sebelum dituntut keluarga mangsa. Minat mendalam terhadap seni kraf tangan tradisional dalam pembuatan parang dan pisau tidak disia-siakan Hassan Saini Muhammad. Meskipun bermula dengan sekadar hobi, namun usahawan itu kini bergiat aktif sehingga kan menerima permintaan tinggi dengan harga mencecah ratusan ringgit. Fahmi Muhammad Noor ada laporannya. Hassan Saini, 42 tahun, tidak menyangka ilmu dipelajari berkaitan besi sewaktu berkhidmat selama 15 tahun dengan Keretapi Tanah Melayu Berhad mampu diterjemah dengan pembuatan produk kraf tersebut. Jelasnya potensi yang ada pada produk kraf logam ini sangat besar, khususnya daripada penggemar aktiviti luar. Peminat camping, hiking, outdoor ni, sebelum ni saya tak nampak dia orang ni, saya nampak kolektor saja. Jadi saya masa tu saya buat tradisional lah untuk kolektor berminat kepada bila parang-parang tradisional ni. Jadi selepas adanya peminat-peminat baru daripada bidang outdoor, camping, hiking, survivor dalam hutan, itu saya berubah pada ni, itu lagi nampak boleh pergi jauh lah. Tampil dengan kelainan, Hassan menginovasikan produk ciptaannya dengan meletakkan kod QR pada setiap parang dan pisau yang dihasilkan. Baik, ini salah satu keunikan produk Cik Hassan ini. Setiap pisau dan juga parang yang dihasilkan akan diletakkan kod QR dan apabila diimbas akan mengeluarkan segala informasi berkaitan pisau dan juga parang ini seolah-olah seperti sijil kelahiran. Bapa kepada 4 orang anak ini turut memasang impian untuk memasarkan produk kraf tradisionalnya ke luar negara. Alhamdulillah setakat ni dia makin positif. Contoh yang terbaru ni kami dekat Teluk Intan, sale tahun lepas sebanyak sekian, yang kali ni 3 kali ganda lebih. Sebab apa? Sebab perubahan tu. Lagi satu, customer yang dah pernah beli dulu datang balik dengan bawa kawan. Kepuashatian orang tu. Jadi saya buat produk ni untuk bukan sekadar dia pakai, saya bayangkan saya yang nak pakai. Jadi kualiti saya jaga untuk saya pakai. Macam itulah saya jaga kualiti.
Kegigihan usahawan ini diharap menjadi inspirasi buat masyarakat berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Laporan Fahmi Muhammad Noor, RTN. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di bawah Program Pembangunan Komuniti IRID menganjurkan program Konvoi Kembara Merdeka Desa Madani yang melibatkan 5 negeri. Pengarah Kemas Negeri Kamarul Bahari Muhammad Salih berkata, konvoi itu akan singgah di beberapa kawasan kampung di sekitar Pulau Pinang, Perak, Selangor Negeri Sembilan sebelum berakhir di Dataran Gemilang, Putrajaya. Kita tak melalui Lebuhraya sebab kita pun sedia maklum nama kementerian kita Kementerian Kemajuan Desa. Jadi kita akan melalui kawasan-kawasan kampung dan kita akan berhenti di beberapa kampung yang kita dah pilih untuk kita melaksanakan program bersama masyarakat kampung itu. Maknanya semua peserta konvoi ini akan terlibat dalam program-program itulah bersama masyarakat di kampung-kampung. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan acara pelepasan peserta seramai 45 peserta dari Pulau Pinang di Wisma Persekutuan pagi tadi.